Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi sekali dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkat 4 KSSM. Okey, pada kali ini Cikgu sambung lagi bahagian 2 iaitu bab 9, nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Pada akhir pembelajaran, anak-anak dapat memerihalkan peranan sistem peredaran dalam asimilasi makanan tercerna, membincangkan fungsi hati dalam asimilasi makanan tercerna iaitu metabolisme makanan tercerna bagi protein dan karbohidrat, penyimpanan nutrien dan juga penyah toksinan. Okey, seterusnya 9.5 penyah tinjaan. Murid-murid dapat menerangkan fungsi usus besar, okey, penyerapan air dan vitamin dan pembentukan tinja. Okey, seterusnya untuk 9.6.1 yang melibatkan eksperimen, kita kena hold dulu. Ada eksperimen mengkaji nilai tenaga dalam sampel makanan dan juga eksperimen untuk menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah-buahan atau sayur-sayuran. Okey, cikgu teruskan dengan mewajarkan pengubahsuaian diet bagi individu yang mengalami obesiti, menghidap penyakit tertentu iaitu diabetes mellitus, okey, kardiovaskular dan juga kanser. Seterusnya, isu kesihatan berkaitan dengan sistem pencernaan dan tabiat makanan. Anak-anak perlu meramalkan kesan pengubahsuaian organ pencernaan terhadap kesihatan manusia, menerangkan isu-isu kesihatan berkaitan penyah tinjaan, menghubung kait isu kesihatan berkaitan tabiat pemakanan. Seterusnya 9.4 asimilasi. Okey, peranan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dan sistem limfa membantu mengangkut nutrien untuk diasimilasi. Dalam proses asimilasi yang berlaku di dalam sel, nutrien digunakan untuk membentuk sebatian kompleks ataupun komponen struktur. Kapilari-kapilari darah di usus kecil bergabung membentuk vena porta herpa yang membawa darah ke hati. Okay. Laktil-laktil pula bergabung membentuk salur limfa yang lebih besar dalam rangkaian sistem limfa. Seterusnya, kandungan salur limfa memasuki ductus thorax yang kemudiannya mengalir ke dalam vena subclavicle kiri. Lipid diangkut oleh darah ke semua sel badan. Ini peranan sistem peredaran darah. Okey, seterusnya. Okey, fungsi hati dalam asimilasi makanan tercerna. Hati merupakan pusat kawal atur yang mengawal kuantiti nutrien yang masuk ke dalam sistem peredaran darah. Hati menjalankan fungsi berikut. Okey, iaitu pertama, metabolisme makanan tercerna, iaitu glukosa digunakan untuk respirasi sel. Asid amino pula digunakan untuk sintesis protein plasma dan enzim. Okey, melalui proses pendiaminaan, asid amino yang berlebihan akan ditukar menjadi urea untuk dikumuhkan melalui air kencing. Okey, seterusnya penyah toksinan. Okey, itu fungsi hati. Fungsi hati kedua, penyah toksinan. Sel hati akan menyingkirkan bahan yang toksik daripada darah. Okey, bahan toksik akan disingkirkan melalui air kencing. Okey, satu lagi fungsi hati, penyimpanan nutrien. Glukosa yang berlebihan ditukarkan kepada glikogen untuk disimpan. Itu fungsi hati. Okey, ini gambar hati yang normal dan juga hati pesakit sirosis. Okey, ni cuba lihat. Ini hati normal, okey. Berada dalam keadaan yang elok. Okey, yang ni pula hati bagi pesakit sirosis. Okey, sirosis hati. Ini gambar foto Okey, gambar yang betul lah ni. Okey, seterusnya. Kita lihat
proses asimilasi dalam hati, kita ada asid amino tadi dan juga glukosa kan? Okey. Hati mensintesiskan protein plasma dan enzim daripada asid amino. Asid amino berlebihan tidak boleh disimpan di dalam badan dan akan diuraikan oleh hati melalui proses pendiaminaan untuk menjadi urea dan disingkirkan. Okey, apabila bekalan glukosa tidak mencukupi, hati akan menukarkan asid amino kepada glukosa. Okay, kalau kita tidak mengambil glukosa dengan cukup, tapi kita mengambil protein di mana hasil akhirnya ialah asid amino kan. Jadi kalau sekiranya badan kita glukosa tidak mencukupi untuk menghasilkan tenaga, hati akan menukarkan asid amino yang kita makan tu akan menjadi glukosa dan dia akan jadi tenaga balik pada badan kita. Okey, bagaimana pula dengan glukosa? Okay, glukosa dalam hati digunakan untuk respirasi sel mengikut keperluan badan dan selebihnya akan ditukarkan kepada glikogen dan disimpan di dalam hati. Apabila aras glukosa dalam darah menurun dan badan memerlukan tenaga, glikogen akan ditukarkan kepada glukosa. Okay. Apabila simpanan glikogen mencapai tahap maksimum, glukosa berlebihan ditukar menjadi lemak. Ini yang kita tak nak ni. Glukosa yang berlebihan akan ditukar menjadi lemak. Okey, ini yang akan menghasilkan gejala-gejala seperti obesiti dan sebagainya lah. Okey. Yang bulat kedua ni, apabila aras glukosa dalam darah menurun. Bermakna glukosa dalam badan kita ni kurang, tidak mencukupi untuk menghasilkan tenaga, maka glikogen tadi tu yang lebih tu disimpan dalam hati tu kan, dia akan tukar balik menjadi glukosa. Okey, tapi apabila simpanan glikogen tu dah mencapai maksimum, glikogen yang dalam hati tu akan ditukarkan menjadi lemak dan disimpan di bawah tisu adipos biasanya. Okey, seterusnya ini dia pengangkutan nutrien serta asimilasi dalam sel, dalam hati dan sel. Okey, ini merupakan usus kecil tadi. Okey, usus kecil, karbohidrat, protein, lipid, asid lemak campur glycerol. Okey, kemudian karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asid amino, manakala lipid lah. Okey, kita lihat dulu yang pergi ke hati. Glukosa dan asid amino kan. Okay, dia akan melalui satu salur darah yang dikenali sebagai vena porta herpa. Okay, di mana glukosa ni, glukosa akan disimpan di dalam hati. Okay, menjadi glikogen yang berlebihan lah, glukosa yang berlebihan. Manakala asid amino pula yang berlebihan akan ditukarkan menjadi urea. Okay, dan dikumuh oleh ginjal. Okey, yang berlebihan pergi ke urea. Okey, asid amino yang diperlukan akan disintesiskan menjadi protein plasma dan enzim. Okey, kemudian dia akan dihantar ke sel-sel badan. Okey, glukosa pula dia akan melalui proses respirasi di dalam sel badan. Okey, lipid akan dihantar ke sel badan, sintesis membran plasma. Okey. Seterusnya, proses asimilasi dalam sel. Okey, kita ada asid amino, glukosa, lipid kan dalam sel tadi kan? Okey, yang ni dalam sel ni. Okey. Okey, tengok proses asimilasi dalam sel. Kita tengok dulu asid amino. Okey, asid amino digunakan untuk mensintesis protoplasma baharu dan juga membaiki tisu yang rosak. Betul lah kan kalau cikgu tanya apa fungsi protein, awak cenderung untuk menyatakan bahawa membaiki tisu yang rosak. Betul lah tu. Asid amino, hasil akhir daripada kita makan protein tu, dia akan membaiki tisu yang rosak. Dan juga dia mensintesiskan protoplasma yang baru. Okay. Kemudian, asid amino juga digunakan untuk sintesis hormon dan juga enzim. Seterusnya, glukosa dioksidakan melalui respirasi sel untuk membebaskan tenaga. Air dan karbon dioksida. Seterusnya, glukosa berlebihan disimpan sebagai glikogen dalam otot. Okay. Seterusnya, tenaga digunakan untuk proses sel seperti sintesis protein. Okay, bagaimana pula dengan lipid?
Lipid seperti fosfolipid dan kolesterol ialah komponen utama yang membina membran plasma. Lemak yang berlebihan disimpan dalam tisu adipos yang terdapat di bawah kulit sebagai tenaga simpanan. Okay. Dalam keadaan kekurangan glukosa, lemak akan dioksidakan untuk membebaskan tenaga. Okey, praktis formatif 9.3, nyatakan maksud asimilasi. Ini jawapan dia. Asimilasi merujuk kepada penggunaan nutrien yang diserap untuk mensintesiskan sebatian kompleks. Soalan nombor 2. Terangkan fungsi hati dalam proses asimilasi makanan tercerna. Okey, apa jawapan dia? Okey, dalam metabolisme karbohidrat, glukosa dioksidakan untuk menghasilkan tenaga. Kebanyakan glukosa berlebihan ditukar kepada glikogen dan disimpan dalam hati. Okey, bagaimana pula dengan metabolisme protein? Okey, sel hati menggunakan asid amino untuk mensintesiskan protein plasma. Okey. Kemudian, bagaimana pula dengan penyimpanan nutrien? Ni untuk penyimpanan nutrien, selain daripada menyimpan glikogen, hati menyediakan tempat simpanan vitamin dan juga garam mineral. Dan seterusnya, penyah toksinan. Okay, hati bertindak menyaring dan menyah toksin bahan berbahaya kepada badan seperti dadah, alkohol serta benda asing. Baiklah, kita teruskan dengan 9.5 penyah tinjaan. Okay. Fungsi usus besar. Okay, ini dia usus besar kita. Okay, ini gambar rajah usus besar. Okey, usus besar mempunyai satu populasi bakteria yang besar. Terdapat lebih 1,000 spesies bakteria berbeza dalam usus besar dan keseimbangan antara bakteria berfaedah dengan yang kurang berfaedah amat penting bagi kesihatan dan persekitaran yang stabil dalam salur alimentari. Okay. Selepas penyerapan nutrien di ileum selesai, makanan yang tidak tercerna, sel-sel yang mati, sel epitelium, serat dan juga air akan memasuki usus besar dan bergerak dengan perlahan melalui tindakan peristalsis. Serat terdiri daripada selulosa dinding sel tumbuhan. Okey. Usus besar menjalankan dua fungsi utama iaitu penyerapan air dan vitamin. Yang kedua, pembentukan tinja. Okey, kita lihat dulu penyerapan air dan vitamin. Bahan yang diserap ialah air dan garam mineral. Hasil sampingan metabolisme sesetengah bakteria misalnya vitamin B, vitamin K dan asid folik. Okey, untuk pembentukan tinja, okey, setelah air diserap, sisa yang tinggal berupa separa pepejal disebut tinja. Tinja mengandungi sel-sel mati daripada lapisan dalam usus, bahan buangan seperti pigmen hempedu, bakteria dan bahan toksik. Okey, dinding usus besar merembeskan mukus untuk melicinkan pergerakan tinja hingga ke dubur. Tinja mengambil masa selama 12 hingga 24 jam untuk bergerak sebelum memasuki rektum. Tinja akan terus dikumpulkan dalam satu rektum sehingga tekanan dalam rektum meningkat dan menyebabkan kita keinginan untuk menyingkirkan tinja dari badan. Okay. Otot-otot rektum mengecut untuk mengeluarkan tinja dari dubur. Proses ini dipanggil penyah tinjaan. Okey. Praktis formatif 9.4. Nyatakan fungsi utama usus besar. Apa jawapan dia? Penyerapan air dan vitamin serta pembentukan ginja. Okey. Apakah bahan yang diserap di usus besar? Okey, air, mineral, hasil sampingan metabolisme sesetengah bakteria seperti vitamin B, vitamin K dan asid
folik. Okey, yang ketiga, terangkan kepentingan penyerapan air dan vitamin dalam usus besar. Penyerapan air dalam usus besar membantu pembentukan tinja yang separah pepejal. Okey, proses ini membolehkan badan mengekalkan air. Okey, penyerapan vitamin dapat mengekalkan kesihatan. Okey. Okey, soalan yang keempat, huraikan proses pembentukan ginja. Okey, proses pembentukan ginja. Penguraian dia ialah selepas penyerapan nutrien berlaku di dalam usus kecil, kandungan yang masih tertinggal di dalam usus kecil akan masuk ke dalam kolon. Okey, kandungan tersebut mengandungi campuran air, bahan makanan yang tidak dihadam, bakteria, sel-sel mati dan selulosa. Pergerakan makanan yang tidak terhadam tersebut dibantu oleh proses peristalsis. Di dalam kolon, berlakunya penyerapan garam mineral dan air sehingga terbentuknya tinja. Okey, seterusnya kita pergi kepada 9.6 iaitu gizi seimbang. Okey, nilai tenaga dalam sampel makanan. Apa dia gizi seimbang? Gizi seimbang ialah gizi yang mengandungi kesemua 7 kelas makanan. Apa dia 7 kelas makanan tu? Karbohidrat, lipid, protein, vitamin, garam mineral, serat dan air. Okey, 7 kelas makanan. Di mana perlu diambil dalam kadar yang betul dan kuantiti yang seimbang mengikut keperluan seseorang individu supaya kesihatan yang optimum dapat dipelihara. Okey, nilai tenaga dalam sampel makanan macam mana? Okey, nilai tenaga. Nilai tenaga ialah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dioksidakan dengan lengkap. Nilai tenaga dalam makanan boleh diukur dalam bentuk tenaga haba iaitu dalam unit kilojoule per gram, kJg/1. Okey, unit lain bagi tenaga haba iaitu kalori. 1 kalori ataupun 4.2 joule ditakrifkan sebagai kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius pada tekanan 1 atmosfera. Nilai tenaga makanan sama juga jisim air didarab dengan 4.2 joule gram tolak 1 darjah Celsius darab dengan peningkatan suhu air per jisim sampel makanan. Okey. Nilai tenaga dalam sampel makanan iaitu 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. 1 kilojoule bersamaan dengan 1000 joule. Okey. 4.2 joule gram tolak 1 ni darjah Celsius merujuk kepada muatan haba tentu air iaitu tenaga yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius. Yang ni kita akan buat eksperimen lah. Eksperimen mencari nilai tenaga dalam sampel makanan. Okey, cikgu teruskan dengan 9.6 iaitu gizi seimbang. Okey, pengubahsuaian diet bagi individu tertentu. Ini gambar foto sampel hidangan berpandukan pinggan sihat. Okey, pinggan sihat Malaysia. Kita ada seketul ayam, okey, segenggam nasi, kita ada sayur-sayuran, kemudian kita ada beberapa potong buah-buahan dan jangan lupa ini air kosong. Okey, ini bukan air manis air kosong. Okey. Gizi seimbang bagi setiap individu berubah mengikut gaya, keadaan kesihatan dan keperluan nutrien khusus masing-masing. Tengoklah keadaan individu tersebut. Kalaulah individu tu bekerja sebagai buruh kasar, dia perlulah mengambil makanan yang lebih banyak sedikit. Okey, ataupun kalaulah ibu mengandung, macam mana makanan dia lain sikit dengan gaya kita lah. Okey, dia berbeza mengikut keperluan nutrien khusus orang tersebut, individu tersebut.
Okey, setiap individu perlu membuat pilihan bijak berdasarkan panduan pemakanan. Contohnya, cadangan keperluan nutrien boleh berpandukan kepada Pinggan Sihat Malaysia yang cikgu tunjuk tadi tu. Okey, Pinggan Sihat Malaysia menggambarkan kuantiti relatif pelbagai kelas makanan dalam gizi seimbang. Pengambilan makanan berlebihan yang juga kaya dengan lemak tepu, okey, boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti obesiti dan penyakit kardiovaskular. Okey, seterusnya. Okey, punca obesiti. Okey, obesiti ni disebabkan oleh penyimpanan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan pengambilan makanan dan penggunaan tenaga. Contohnya, kalau anda sebagai seorang pelajar kan, tapi mengambil makanan yang banyak karbohidrat, tidak padan dengan anda seorang pelajar, ini akan menyebabkan lemak akan terhasil dan penyimpanan lemak ini akan menyebabkan anda menjadi obesiti. Okay, kesan obesiti menyebabkan diabetes mellitus iaitu kencing manis dan pelbagai penyakit kardiovaskular seperti aterosklerosis dan hipertensi yang seterusnya membawa kepada serangan jantung, penginfarkan myokardium ataupun stroke jika tidak dirawat. Okay, kesan obesiti. Okay, penghidap kanser yang sedang menjalani rawatan kanser perlu mengubah suai diet agar memperoleh tenaga yang mencukupi, mengurangkan risiko jangkitan serta sembuh dengan cepat. Ini orang kanser. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada 9.7, isu kesihatan berkaitan sistem pencernaan dan tabiat pemakanan. Okey. Pengubahsuaian organ pencernaan. Okey. Cuba lihat gambar rajah ni. Pintasan Gaster. Apa dia pintasan Gaster ni? Cuba tengok. Ni duodenum. Okey. Ni jejunum. Okey, cuba lihat kandungan kantun gastrik. Dia pintas ke sini. Ni dia buat pintasan kat sini. Okey, bahagian perut yang telah dipintas ni perut, okey, dia pintas ikut sini. Kalau ikutkan sepatutnya pergi sini. Okey. Dia pergi ke masuk duodenum. Tapi dia buat pintasan di sini. Dia hantar terus ke sini. Okey? Maknanya yang warna merah ni ialah makanan, yang warna biru ni ialah jus pencernaan, yang ni bahagian duodenum ni. Okey, jus pencernaan. Okey, terlihat. Obesiti merupakan masalah kesihatan yang kian meningkat di seluruh dunia. Walaupun obesiti boleh dikawal melalui pengurusan diet dan program senaman rutin, namun kadang-kadang obesiti memerlukan rawatan perubatan. Doktor pakar mungkin mencadangkan prosedur pembedahan tertentu untuk mengurangkan berat badan. Misalnya, pintasan Gaster. Pintasan Gaster melibatkan pengecilan saiz perut menggunakan pelbagai kaedah pembedahan. Okay. Antara kesan sampingan jangka pendek pembedahan ini ialah reflux acid, mual, muntah-muntah, esophagus mengembang, tidak boleh makan beberapa jenis makanan dan risiko jangkitan. Ini kesan sampingan lah. Kesan jangka pendek. Kalau jangka panjang, termasuklah pening-pening, aras gula dalam darah rendah, malnutrisi, okey, ulcer perut dan masalah penyahtinjaan. Ini antara kesan sampingan jangka pendek dan jangka panjang apabila seseorang itu melakukan pintasan Gaster. Okey. Yang ni pengubahsuaian organ pencernaan. Okey. Yang ni pula isu kesihatan berkaitan penyahtinjaan. Okey. Kelas makanan yang paling penting dalam proses penyahtinjaan ialah serat. Okey. Serat. Okey. Pengambilan diet dengan kandungan serat yang tinggi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ia akan memudahkan pergerakan tinja tadi. Okey. Hal ini dapat mengelakkan masalah kesihatan seperti sembelit, kanser kolon, kanser rektum dan hemoroid. Okey. Hemoroid ni buasir. Okey. Kemudian antara fungsi serat ialah merangsang peristalsis, okey, menyerap dan menyingkirkan bahan toksik, mengawal atur penyerapan glukosa terutamanya bagi pesakit diabetes mellitus, meningkatkan populasi bakteria berfaedah dalam usus besar,
Selain itu, pengambilan air yang banyak dapat memastikan tinja sentiasa lembut dan mudah bergerak sepanjang usus besar untuk membantu proses penyah tinjaan. Penting sangat kita kena makan serat. Okey. Seterusnya, isu-isu kesihatan yang berkaitan dengan tabiat pemakanan. Okey. Selain gizi seimbang, tabiat pemakanan juga memainkan peranan penting untuk memenuhi keperluan tenaga dan memelihara kesihatan kita. Tabiat pemakanan yang tidak seimbang, yang tidak baik dan gizi yang tidak seimbang boleh mengakibatkan pelbagai masalah kesihatan seperti gastritis, dysmorphia, dysmorphia otot. Nanti cikgu terangkan macam mana. Anorexia nervosa dan bulimia nervosa. Ini masalah-masalah kesihatan lah. Okey, akibat tabiat pemakanan yang tidak seimbang, tidak baik. Okey, kita pergi dulu kepada gastritis. Okey, gastritis merujuk kepada keradangan dan kakisan lapisan epitelium perut oleh jus gaster apabila tiada makanan dalam perut. Kan kita sepedih perut kita disebabkan kita tidak makan. Okey, perut yang akan mengeluarkan jus gaster, dia akan menghakis lapisan epitelium perut tu. Okey, gastritis yang tidak dikawal, yang tidak dirawat akan mengakibatkan ulcer gaster. Punca gastritis termasuklah makan pada masa yang tidak tertentu, yang tidak tentu dan kuantiti yang berbeza-beza serta pengambilan alkohol atau ubat penahan sakit yang berlebihan. Okey, ini punca-punca gastritis lah. Okey, anak-anak biasa sebut gastrik kan? Gastrik. Okey, ni gastritis. Okey, seterusnya anorexia nervosa. Anorexia nervosa ni agak lazim dalam kalangan remaja perempuan. Yang mana remaja perempuan ni sering taksub dengan berat badan. Okey, pengidap anoreksia akan mengelak daripada makan untuk mencapai berat badan idaman. Mereka mengalami gangguan psikologi serta masalah kekurangan nutrien kerana fungsi normal sistem pencernaan terjejas. Okey, biasanya remaja perempuan ni terlalu taksub dengan gemuk kurus. Okey, sehingga kan badan dia sebenarnya terlalu kurus. Okay? Dan dia masih lagi mengelak daripada mengambil makanan. Okay? Dia kata badan dia tu gemuk. Padahal tidak gemuk pun. Dah ideal. Okay? Ini masalah psikologi lah. Gangguan psikologi. Okay? Seterusnya, bulimia nervosa. Bulimia nervosa ni ialah yang mana dia juga taksub dengan pengawalan berat badan. Tapi individu tersebut makan. Okey, bila dia makan dengan banyak, kemudian dia akan muntahkan atau dia akan mengambil laksatif supaya dia akan jadi cirit-birit. Okey, sekiranya dia akan berterusan melakukan memuntahkan kembali makanan, okey, pesakit akan mengalami penyahidratan. Okey, kekurangan air dalam badan dia. Okey, masalah nutrisi dan seterusnya akan mengidap penyakit kardiovaskular ataupun kerosakan ginjal. Ini juga merupakan masalah psikologi lah. Seterusnya, ni dysmorphia otot. Okey, apa dia dysmorphia otot? Sesetengah individu pula merasakan diri mereka bersaiz kecil dan tidak cukup pertumbuhan. Jadi, mereka akan mengamalkan angkat berat. Okey, mengalami latihan lasak dan bersenam secara berlebihan. Okey, kemudian kadang-kadang mereka akan mengambil steroid ataupun suplemen pembina otot. Okey, isu kesihatan ini dikenali sebagai dysmorphia otot. Okay, dia rasa badan dia bersaiz kecil. Ni biasanya lelaki lah ni. Okay, jadi dia supaya dia kelihatan tough, dia akan mengamalkan angkat berat, dia akan menjalani latihan lasak dan juga bersenam secara berlebihan. Okay, kadang-kadang dia akan mengambil steroid, pembina otot. Ini masalah dysmorphia otot. Okay, praktis formatif seterusnya. Okay, pada pendapat anda, mengapakah serat penting dalam proses penyah tinjaan? Terangkan jawapan anda. Okay, pengambilan gizi dengan kandungan serat yang tinggi dapat memudahkan pergerakan tinja dan seterusnya mengelakkan masalah kesihatan seperti sembelit, kanser kolon, kanser rektum dan hemoroid.
Ini serat penting dalam proses penyah tinjaan. Okey, kedua, antara fungsi serat ialah merangsang peristalsis, menyerap dan menyingkirkan bahan toksik, mengawal atur penyerapan glukosa terutamanya bagi pesakit diabetes dan meningkatkan populasi bakteria dalam usus besar. Okey, seterusnya, ramalkan kesan pengubahsuaian organ pencernaan seperti kaedah pintasan Gaster terhadap kesihatan manusia. Apa kesan-kesan pengubahsuaian? Cikgu sebut kan? Ada pengubahsuaian dia. Apa dia? Pintasan Gaster melibatkan pengecilan saiz otot menggunakan pelbagai kaedah pembedahan. Antara kesan sampingan, ia ada jangka pendek, jangka panjang kan? Kalau jangka pendek, iaitu reflux acid, mual dan muntah-muntah, esophagus mengembang, tidak boleh makan beberapa jenis makanan, risiko jangkitan, kenaikan atau penurunan berat badan. Ini kesan jangka pendek. Kesan jangka panjang pula, termasuklah mual dan pening-pening, aras gula rendah, malnutrisi, ulcer perut dan masalah penyah tinjaan. Rumusan daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini iaitu kita bincang berkenaan dengan nutrisi dan sistem pencernaan manusia, dibahagikan kepada 3 iaitu sistem pencernaan, gizi seimbang dan juga isu kesihatan berkaitan sistem pencernaan dan tabiat pemakanan. Dalam sistem pencernaan, cikgu telah sentuh tentang pencernaan, penyerapan, asimilasi dan penyah tinjaan. Untuk gizi seimbang pula, kita ada bincang tentang nilai tenaga. Kita akan buat eksperimen dan nilai tenaga. Kandungan vitamin C pun ada eksperimen dia. Kita akan buat nanti. Dan pengubahsuaian diet bagi individu tertentu. Isu kesihatan pula melibatkan kita bincang tentang kesan mengubah suai organ pencernaan terhadap kesihatan manusia. Kemudian isu-isu kesihatan berkaitan penyah tinjaan dan isu-isu kesihatan berkaitan tabiat pemakanan. Dah habis bab 9. Cikgu harap anak-anak boleh buat beberapa latihan lagi untuk memantapkan lagi bab 9 ni. Jumpa lagi untuk tajuk yang akan datang, tajuk bab 10. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.